Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Hanum Ali dari Universiti Malaysia Sabah. Kertas kerja yang saya akan bentangkan adalah faktor yang mempengaruhi niat pelawat semula di Inap Desa Kundasang Sabah. Okey. Sebagai pengenalan, niat melawat semula telah menjadi topik penting dalam kualiti perkhidmatan. Sebagai salah satu akibat daripada kepuasan, niat meninjau semula atau niat membeli semula kekal sebagai topik penting dan mendapat minat di kalangan penyelidik ahli akademik yang mempunyai pengalaman dalam pemasaran dan pelancongan. Ini juga telah disokong oleh Ahmad Fuad 2012, Chiu dan Siti Akilah 2014. Dan kajian ini adalah bertumpu kepada Inap Desa yang berada di Kundasang, Sabah, Malaysia. Kemudian kita akan tengok kepada sorotan kajian. Sorotan kajian yang pertama adalah niat melawat semula. Memahami konsep asas niat melawat semula adalah penting kerana pengunjung berulang menjana keuntungan yang lebih besar daripada berkhidmat, maksudnya pengusaha kepada kerana tempoh penginapan yang lebih lama dan kos yang lebih rendah untuk melayani mereka. Ini juga telah disokong oleh literature ataupun surutan kajian yang lepas. Surutan kajian yang kedua pula adalah sikap pelanggan. Kepuasan pelanggan secara positif mempengaruhi sikap produk dan perkhidmatan mereka dan seterusnya sikap positif meningkatkan niat selepas pembelian mereka. Ini juga telah disokong oleh beberapa sorotan kajian yang lepas. Ini bermakna tahap kepuasan yang tinggi membawa kepada sikap positif pelanggan yang kemudian akan menghasilkan kesetiaan pengguna yang lebih tinggi. Seterusnya adalah ketulinan yang dirasakan. Ketulinan yang dirasakan ini merujuk kepada pembinaan sosial yang tidak tetap dan boleh selaras berdasar tafsiran dan persepsi penilaian yang berbeza terhadap berbagai konteks seperti tempat, situasi, orang atau objek. Alright, dan ini juga merupakan pengalaman hidup tempatan yang berada dalam keaslian eksistensi menjadi tarikan utama. Seterusnya kita melihat pula kepada nilai yang dirasakan. Nilai yang dirasakan ini adalah merujuk kepada nilai untuk wang ialah hubungan antara harga dan kadar kualiti. Manakala Dodd and Moore pula menyifatkan nilai yang dirasakan sebagai perbezaan antara kualiti yang dirasakan dan pengorbanan yang dikaitkan dengan harga. Seterusnya adalah risiko yang dirasakan. Risiko yang dirasakan merujuk kepada ketidakpastian dan akibat yang biasanya dikaitkan dengan akibat negatif. Terdapat 4 risiko yang dilihat di situ, iaitu bencana alam, fizikal, politik, persepsi. Dan mendapati bahawa semakin tinggi risiko yang dirasakan, semakin rendah niat melawat semula. Seterusnya kita akan melihat kepada komunikasi elektronik dari mulut ke mulut. KEMM ini adalah komunikasi lisan orang ke orang antara penerima dan penyampai yang penerima dianggap sebagai bukan komersial mengenai jenama, produk dan perkhidmatan. Alright, dan ini merupakan variabel yang terakhir ataupun boleh untuk ubah yang terakhir yang digunakan untuk kajian ini iaitu kepekaan harga. Manakala kepekaan harga pula dalam kebanyak kes, harga mewakili jumlah yang pengguna mesti mempengaruhi untuk memperoleh produk. Selepas itu, pengguna sensitif kepada berapa banyak mereka perlu menyerah berbanding dengan jumlah yang mereka ada. Sekarang kita akan tengok pula kepada metodologi.
So metodologi yang digunakan adalah daripada kadar maklum balas untuk penyelidikan semasa adalah terdiri daripada 178 responden. Sampel sasaran kajian ialah 149. 98 soal selidik telah dijawab oleh responden melalui borang soal sidik bercetak dan 80 sampel menggunakan pautan Google Drive. Okey, dan ini adalah demografi bagi kajian. Alright, dan kalau kita tengok dekat sini, kajian ini dilakukan selepas pandemik. Okay, so maksudnya pada masa ini hanya kebanyakannya yang melawat di Sabah adalah daripada kalangan penduduk Sabah. Sebabkan itu ini adalah kengkangannya yang mana responden adalah kebanyakannya dari yang menetap di Sabah berbanding dengan yang di luar Sabah. Itu kalau kita tengok di sini yang menetap di Sabah ialah 97.2%, yang luar Sabah adalah 2.8%. Dan majoriti adalah terdiri daripada perempuan dan lelaki, yang mana perempuan adalah 74.7%, manakala lelaki 25.3%. Alright, ini kita tengok kepada status perkahwinan, yang terdiri daripada kahwin, sudah berkahwin, bujang dan telah berpisah. Alright, dan kemudian seterusnya yang keempat adalah merupakan umur, dan yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan etnik. Alright, so seterusnya kita tengok kepada teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah theory of planned behavior. Okay, ataupun dalam bahasa Melayunya tingkah laku terancang. Alright, dan daripada yang ini kajian ini juga adalah hasil daripada teori perceived authenticity, perceived value, EWOM, perceived risk attitude, implicit intention, perceived value, perceived risk, EW, and price sensitivity, attitude, implicit intention, behavior. Ini cuma pakai sebagai teori asas penyelidikan semasa untuk menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah tidak bersandar dan niat melawat semula inap visa. Alright, so ini adalah merupakan rangka kerja bagi kajian ini, yang mana dilihat di situ adalah pemboleh ubah tidak bersandar adalah keturunan yang dirasakan, nilai yang dirasakan, risiko yang dirasakan, komunikasi elektronik dari mulut ke mulut, dan akhir sekali adalah kepekaan harga. Manakala pemboleh perantaraan iaitu sikap pelanggan dan pemboleh ubah bersandar adalah niat melawat semula. Dan ini adalah hipotesis yang dibina, iaitu hipotesis pertama, iaitu keturunan yang dirasakan, nilai yang dirasakan, risiko yang dirasakan, komunikasi elektronik dari mulut ke mulut, kepekaan harga mempengaruhi nilai melawat semula inap desa. So, kalau dapat dilihat di sini ada 5 hipotesis yang dibina. Seterusnya kita tengok kepada hipotesis kedua, iaitu sikap pelanggan menjadi perantaraan kepada variable yang diwujudkan dan niat melawat semula sebagai pemboleh ubah tidak bersandar. Dan 5 hipotesis yang dibina seperti yang tertera di skrin. Okey, selepas daripada analisis, kita kalau lihat hanya untuk keputusan pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar, hanya hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat sahaja diterima, iaitu bila keturunan yang dirasakan kepada niat melawat semula disokong, kemudian risiko yang dirasakan kepada niat melawat semula disokong, dan kemudian komunikasi elektronik dari mulut ke mulut mempengaruhi niat melawat semula ke inap desa juga disokong. Alright,
Kemudian bagi perantaraan pula, kalau dilihat di sini hanya hipotesis kedua dan hipotesis yang terakhir, iaitu yang kelima sahaja yang diterima, iaitu kalau kita tengok kepekaan nilai yang dirasakan, okey, dan sikap pelanggan menjadi perantaraan, dan pemboleh ubah tidak bersandar adalah niat melawat semula. Yang disokong yang kedua iaitu hipotesis yang terakhir, iaitu kepekaan harga, sikap pelanggan dan niat melawat semula disokong. Okey, so daripada kajian ini semestinya dari pemboleh-pemboleh ubah yang telah diambil sebagai kajian ini akan memberi beberapa bukti kepada pengusaha inap desa mengenai faktor yang dikaji untuk kajian ini. Kedua, kesan pengantaraan sikap pelanggan hasil penemuan yang berguna sama ada hubungan demediasi oleh sikap pelanggan pengunjung terhadap menginap desa di desa. Akhir sekali, dengan mengkaji hasrat lawatan semula, cadangan boleh dibangkitkan kepada kementerian dan agensi yang terlibat dalam program pembangunan inap desa dan latihan untuk membantu pengusaha inap desa ke arah meningkatkan perkhidmatan dan daya saing mereka. Okey, so pastinya beberapa persoalan yang dikemukakan di kajian ini telah terjawab, dan mengharapkan kajian ini akan diambil perhatian oleh pengusaha dan juga kementerian dan agensi-agensi terlibat yang boleh membantu kepada pengusaha inap desa untuk memperbaiki kualiti perkhidmatan mereka. Okey, sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.